Decimal adalah daripada 0 sehingga 9 lah. Tetapi dalam address, IP address, kita hanya ada address sehingga 255 sahaja. 255 sahaja. Dia tak ada 256, 257, 258, 300, 500 tak ada. Sebab apa 255? Agaknya siapa yang boleh beritahu ataupun berkongsi dengan rakan-rakan lain kenapa address kita sehingga 255 sahaja? Sampai 255 sahaja. Decimal. Kenapa tak jadi 256? Mungkin Hafizah ada? Ada, Cik. Hafizah, agaknya kenapa address kita 255? Dia tak jadi 256 ke, 300 ke, 400 ke? Saya tak pasti lah, Cik. Azila ada maklumat boleh berkongsi dengan kita? Agaknya kenapa 255? Sebab ada 8 bit. Okey, betul. Ada 8 bit pada binary tadi. Dan apa? Tambah sikit lagi, Azlinda. Kita ada 8 bit dan apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan apabila kita tambahkan ke semua nilai bit ini, daripada 128, 64, 32, 16, 8, 42 dan 1, nilai dia akan jadi 255. Kalau pernah tambah lah. Ataupun nilai full bit dia dalam binary adalah 111111111. Ini adalah jawapan yang menerangkan kenapa address kita di dalam satu octet. Dalam satu octet. Contohnya x.x.x.x. Dalam satu octet ni maksimum dia adalah 255. Kenapa? Sebab dia ada 8 bit. Dan 8 bit itu merujuk kepada total dia adalah 255. Dia tak akan jadi 256, 257, 258 dan seterusnya. Ini maksimum, nilai maksimum. Maksudnya dia boleh kurang daripada 255 lah. Iaitu dia boleh jadi 254 mungkin, boleh jadi 128, bergantung kepada address. Seperti contoh-contoh yang kita dah lihat pada minggu lepas. Jadi saya harap kamu fahamlah kenapa address tu 255 dan kita tak pernah jumpa 257 sebagai contoh dalam address. Baik. Dan kita dah lihat bagaimana kita nak convert daripada decimal kepada binary dan daripada binary kepada decimal menggunakan kaedah yang kita dah lihat pada kelas Isnin yang lepas lah. Sama juga macam contoh di dalam slide. Jadi saya harap pelajar dah mahir lah. Dah mahir dalam melakukan conversion di antara decimal to binary and binary to decimal. Tanpa perlu menggunakan calculator. Menggunakan magic number yang kita ada kat atas ni. Baik. Di samping tu, dalam kelas yang lepas juga, kita dah lihat juga berkenaan dengan network and host portion. Network and host portion. Jadi pelajar kena tahu di dalam address ni, dalam IP address ni, di manakah network portion dan di manakah host portion. Agaknya Ifah boleh beritahu saya. Ifah ada. Fatin boleh beritahu saya. Agaknya macam mana kita nak tentukan di dalam IP address. Contohnya address inilah. Bagi address 10.10.10.10. Subnet mask dia adalah 255.255.0.0. Daripada address ataupun maklumat yang saya bagi ni, mungkin Fatin boleh maklum kat saya, apakah network portion dan apakah host portion pada maklumat ni. Fatin ada? Ada. Okey Fatin. Agaknya apa jawapannya Fatin? Apakah network portion dan apakah host portion pada maklumat contoh yang saya beri ni? Host portion tu
Um, yang belakang 10. Okey, 10. Network portion dia? Yang depan 10.10.10. 10 3 kali lah maksudnya. 10.10.10. Okey, Fatin kata ini sampai sini adalah network portion, betul network portion, dan belakang ini adalah host portion. Host portion. Okey, macam mana pula dengan Hafizah? Hafizah, agaknya jawapan Fatin tadi tepat tak? Betul. Betul. Okey. Hafizah dan Fatin. Kemudian Azlina? 10.10 yang paling belakang tu host portion, 10.10 depan tu untuk network portion. Okey, yang belakang ni adalah Host. host portion dan di depan ni adalah network portion lah maksudnya dia bagi dua lah Okey, satu lagi. Ifah ada? Ifah tak ada Okey, tak apa. Jadi betul apa yang Azlinda nyatakan tadi. Network portion sekejap, boleh padam tak? Kita salin balik 10.10.10.10. Okey, bila mana dalam soalan dia ada nilai IP address macam ni. Ni IP address 10.10.10.10. Kita tidak tahu dan tidak boleh menentukan yang mana satu network portion dan mana satu host portion. Tetapi apabila ia memberikan maklumat lain iaitu subnet mask, tadi saya bagi 255.255.0.0, maka di sinilah yang menentukan subnet mask ni. Subnet mask ni lah yang menentukan nilai network portion dan host portion. Kita perhatikan pada nilai full bit 255 dan 255. Kenapa saya panggil dia full bit? Sebab bila kita transfer ataupun tukar dia ke dalam bentuk binary, dia akan jadi macam ni. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ni full bit lah. Jadi full bit ni ataupun nilai subnet mask ni yang menentukan yang mana satu network portion dan mana satu host portion. Kalau dalam contoh ini, maka kita dah jelas menunjukkan yang pada bahagian depan ini merujuk kepada subnet mask full bit ni yang disebut sebagai network portion, manakala dua di bahagian belakang ini merujuk sebagai host portion. Host portion. Yang contoh di atas ni disebabkan contoh kat atas ni dia tak nyatakan dia punya subnet mask ini nanti saya ajar macam mana kita nak tentukan host dan network portion tanpa melihat kepada subnet mask. Baik. Jadi kalau dalam contoh yang saya beri ni, host portion di belakang ni lah yang akan bergerak. Bergerak tu maksudnya jika ada PC pertama, jadi dia akan menggunakan 10.10.0 dulu, .1. Kemudian .2 untuk PC kedua. Sampailah akhirnya untuk octet yang pertama 10.10.0.255. Dah selesai 255, dia akan tambah pula pada octet yang kedua di sebelah tadi. Dan dia akan bermula dengan 10.10.1.0. 1.1 sampailah akhirnya 1.255. Dah selesai, dia akan tambah lagi pada bahagian seterusnya 10.10.2.1 pula. Sampailah 2.255. Dah selesai 3.255. Sampailah habis sekali 255.255. Ni 10.10. Yang di depan ni tidak bergerak. Yang ni Yang depan ni network portion ni dia tidak akan bergerak. Maksudnya untuk address 10.10 ni akhir sekali address dia akan jadi macam ni lah. Dia akan jadi 10.10.255.255. Sebab yang akan hanya bergerak adalah pada bahagian host portion sahaja. Network portion tidak akan bergerak. Macam mana kita nak tahu network dan host portion? Ditentukan pada maklumat subnet mask tadi. Tengok pada poin yang ketiga. The subnet mask help device identify the network portion and host portion. Menentukan kedudukan network portion dan kedudukan bagi host portion tadi. Boleh faham
Baik, ini juga kita dah lihat pada minggu lepas, di mana hari Isnin yang lepas, di mana pada addressing kita perlu configure 3 perkara ni. Satu yang disebut sebagai unique address, unique IPv4 address, yang mana unique ini bermaksud di dalam satu local connection, dalam satu local network, contoh IP 192.168.10.10 ini hanya digunakan pada PC tersebut saja. Kalau PC 1, hanya PC 1 je guna address ni. PC 2, PC 50 di dalam network yang sama tidak boleh menggunakan address ni. Kemudian kita ada subnet mask dan kita juga ada default gateway, iaitu address untuk kita keluar daripada local connection, masuk kepada global connection, pergi kepada internet dan sebagainya. Jadi ini 3 address yang perlu kita configure di dalam PC kita lah. Okey, ini yang saya terangkan tadi. Pembahagian di antara host portion dan network portion adalah bergantung kepada subnet mask kita. Perhatikan pada subnet mask di bawah ni, full bit di bawah ni 255.255.255, maka di belakang ni yang kita nyatakan dia sebagai host portion lah. Jadi 192.168.10 akan mempunyai 255 available address daripada dot 1 sehinggalah 10 akhirnya 255. Selepas 255, jadi address ni tidak boleh lagi digunakan pada host ataupun PC ataupun device yang lain. Dia kena pergi pada address yang lain lah, pengiraan address yang lain. Sebab maksimum untuk address ni adalah sebanyak 255 host sahaja. Sebab apa 255 host? Sebab bergantung kepada subnet mask yang menentukan bilangan network portion dan host portion. Network portion tidak boleh berubah. Dia tetap begini. 192.168.10. Yang berubah hanya pada belakang ni merujuk kepada bilangan device ataupun host yang berada pada network kita lah. Kalau kita ada 10 network, 10 host, maka kita akan menggunakan .10.1 sehinggalah 10.10. Jadi tetapi nilai maksimum ni adalah sehingga 10.255. 10.255. Dia tak boleh lompat kat sini. Sebab subnet mask dia dah penuh dah kat sini, dah full bit. Okey. Okey, jadi hari ni kita nak belajar bagaimana kita nak mengira address bagi mendapatkan network address. Jadi di sini perkara pertama yang pelajar kena tahu, di dalam addressing kita ada perbezaan di antara yang pertama adalah IP address dan yang kedua adalah network address. Bagi mendapatkan network address, kita akan menggunakan fungsi N. N ni kamu pernah belajar lah pada semester 1. Kita ada N, ada O, apa lagi? Banyak lagi dia punya ni dia punya calculation tapi dalam IP address ni kita fokus pada N lah. Baik, dia kata logical AND, point yang pertama, a logical AND is one of 3 basic binary operation used in digital logic. Ini kamu dah belajar lah pada kelas, kalau tak salah saya ICS kot. Kemudian untuk AND kita gunakan untuk operasi yang berlaku pada binary lah. Jadi bila dikata basic binary operation, maka semua address di dalam bentuk desimal perlu kita tukar ataupun convert dulu kepada bentuk binary sebelum melakukan proses logical AND tadi. Jadi poin yang kedua, used to determine the network address. Proses AND ni adalah untuk menentukan network address bagi sesebuah address di dalam local connection. Jadi bagaimana kita nak melakukan proses AND? Di antara satu dengan satu, biasanya kita dapat satu lah. Ataupun nilai yang kita dapat lihat, selain daripada kosong, kalau kosong dia akan dapat kosong. Dia macam darab lah. Kosong and 1, 0. Yang mana kosong, kosong lah. Yang ada satu-satu. Baik, kita tengok contoh ni. Okey, kita tengok contoh di sebelah ni. Contoh di sebelah ni, dia bagi 192.168.10.10. Okey. 192.168.10.10.
255.10.10. Kemudian dia punya subnet mask adalah 255.255.255.0. Okey, ini adalah maklumat dalam soalan. Jadi soalan yang ni adalah IP address IP address. Biasanya di dalam network kita, di dalam local network kita ada dua address yang kita tidak gunakan, yang tidak boleh digunakan pada host. Address pertama yang kita sebut sebagai network address, yang kita nak kira ni, dan yang kedua adalah broadcast address. Broadcast address. Dua address ni kita tidak boleh gunakan. Dua address ni kita tidak boleh gunakan di dalam host. Maksudnya kalau ada PC, dalam PC tu tak boleh guna dua address ni. Di antara network address dan broadcast address. Baik. Jadi sekarang ni kita nak kira dulu network address. Macam mana kita nak kira network address? Menggunakan kaedah logical AND tadi. Logical AND, kalau kita lihat 00 dia akan dapat 0. 01 0. 100 0. 11 akan dapat 1. Okey, baik. Kita terus pada soalan. Ini soalan dia. Jadi soalan dia adalah 192.168.10.10. Okey, sekarang ni apa yang pelajar perlu buat? Perkara pertama, kita kena convert address ni kepada bentuk binary. Cuba convert dulu. 192.168.10.10. Berapa yang kita dapat? Semua kena convert lah. Nanti kita boleh share jawapan. Okey. Guna kaedah yang saya dah ajar semalam lah. Hari apa? Hari Isnin yang lepas. Gunakan kaedah magic number tu. 1, 2, 8, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Ni kena hafal lah. Okey. Azlinda, boleh share kat kita 192 berapakah binary number dia? 192 11 11 lepas tu semua kosong kat belakang. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Betul Jadi 128 kita tambah dengan 64 akan dapat 192 lah. Jadi kat sini kita tulis 11 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, selesai. Hafizah, berapakah nilai binary untuk 168? 8 ya, Cik. 168, betul. 1 0 1 0 1 0 1 1 0 10. Okey. 1 0 0 0. 0, 0, 0. Betul Sekejap, saya tengok. Okey. Jadi kita salin je balik kat sini. 1 0 1 0 1 0 0 0. Okey, kemudian Fatin, 10 berapa? Nilai 10 untuk binary. Fatin ada? Sekejap. Okey. Kosong, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. 0, 0, 0, 0. 1 0. 1, 0. Okey, betul 8 kita tambah dengan 2 jadi 10. Jadi 0, 0, 0, 0, 10, 10. Sama juga dengan nilai belakang ni.
0.0001010. Okey, selesai kita convertkan IP address soalan. IP address soalan ni dengan kita punya binary lah. Kemudian kita nak AND kan dengan apa? Sebab nak AND kan, nak darabkan, nak AND kan kena ada satu lagi binary address lah. Kat sini kita nak AND kan maklumat yang kita ada adalah subnet mask. Baik, kita ada 255 seperti yang saya maklumkan sebelum ni. 255 kalau kita convertkan dia akan dapat all bit are 1 lah. Ni 1111111. Kita tambahkan semua dia jadi 255. Jadi saya salin semula 111345678. Dia pun sama. 45678. Sebab dia ada 255 dengan 255 jadi 3 tu 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 8 lah satu Kemudian belakang ni adalah kosong. Kosong kita kosong lah, tak ada nilai 4 5 6 7 8. Okey, selesai. Kita dah convertkan IP address dan subnet mask pada soalan tadi. Jadi sekarang ni kita nak melakukan proses AND. Mungkin boleh kira sama-sama lah 01 10 11. Jadi ni biasa saya buat X, Y Ni dia punya result 0001 Ni proses AND. Macam kita tengok dalam slide tadi. Baik, jadi kita mula daripada belakang. Kita tengok mana nilai yang ada kosong, maka dia kosong lah. Jadi secara automatik kosong, kosong. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian ni pun sama. 0, 1, 0, 1, 1. Kita tengok sini 1, 1 dia akan jadi nilai 1. Ni lari sikit lah. 0, 1, 1, 1. Kita tengok macam ni 0, 1, 0, 1, 1. Yang lain tu 0, 1, 2, 3, 4. Okey, kemudian pada bahagian ni 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Dan ni pun sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Macam yang kat sini lah. Okey, dah selesai. Kita dapat nilai ni. Maka apa yang perlu kita buat, kita kena convert pula dalam bentuk decimal. Sebab tu pentingnya kita tahu macam mana kita nak convert daripada binary kepada decimal dan decimal kepada binary. Baik. Menggunakan kaedah yang sama. Kalau dalam bentuk binary kepada decimal, jadi kita masukkan saja number ni ke dalam maklumat ni lah 128, 64, 32 dan seterusnya tadi. Dia tak boleh padam kalau padam dia padam semua. Jadi saya conteng lah kat sini Jadi kalau ada dua ni maka kita tahulah pelajar-pelajar boleh masukkan dan selepas masuk kita tambah je. Jadi saya tulis kat sini 192 dot ini pun nilai yang sama kalau kita perhatikan 168 dot ini pun nilai yang sama iaitu 10 dan akhir sekali dot ini kosong semua kosong. Jadi secara automatik kita dah tahu bahawa network address untuk soalan yang ni tadi adalah 192.168.10.0. Subnet mask tak berubah. Subnet mask tetap 255.255.255.0. Okey, boleh Boleh faham? Boleh. Boleh. Nak salin dulu ke ataupun dah salin dah? Dah salin dah. Okey. Okey, sama je macam yang ditunjukkan dalam slide ni tadi sebenarnya. Dia convertkan ke semua nilai. Kemudian akhir sekali barulah dia AND kan. Kemudian dia tukar binary yang telah di AND kan tadi dengan decimal lah. Jadi kita dapat result 192.168.10.0. Dan seperti yang saya maklumkan tadi, nilai ataupun maklumat network address ni adalah salah satu address yang tidak boleh digunakan pada mana-mana host. Mana-mana host tu maksudnya tak boleh digunakan pada PC,
pada router, pada server, pada printer atau apa sahaja device yang connected kepada network. Sebab network address ni hanya khusus untuk menentukan permulaan bagi address network tersebut. Ni permulaan lah, sebab tu dia dot kosong. Dan pelajar-pelajar juga perlu ingat, tak semua network address adalah bermula dengan dot kosong. Kadang-kadang dia bermula dengan dot 111 sebagai contoh. Dia bergantung kepada address tersebut. Tetapi untuk contoh ni, dia bermula dengan dot kosong. Jadi kena ingatlah, tak semua network address bermula dengan dot kosong. Ada network yang bermula dengan selain daripada kosong. Baik. Okey, seterusnya ini adalah yang kita sebut sebagai prefix slang. Sebenarnya prefix slang ni ditulis dalam bentuk ni lah, /8 sebagai contoh. Contoh kalau ada dalam soalan lah selepas ni, semester depan ataupun semester 5 nanti, biasanya dia akan jadi macam ni, 192.168.10.1/24. Slash yang belakang ni kita sebut dia sebagai prefix. Prefix ni apa? Prefix ni lah yang menentukan nilai subnet mask tadi. Prefix ni yang menentukan nilai. Dia sebenarnya sama je, tapi dia tulis dalam bentuk prefix. Kalau kita lihat /24 ni, /24 prefix dia adalah 255, subnet mask dia adalah 255.255.255.0. Jadi nilai dia sama, cuma dia tulis dalam bentuk prefix macam ni. Kenapa dia tulis /24? Sebab saya ambil contoh yang ringkas lah ni. Kenapa dia tulis dalam /8? Sebab bila kita tukar ke dalam bentuk desimal dulu, 255.0.0.0, dan kita tukar 255 ni ke dalam bentuk bit, jadi dia akan dapat 8 bit. 8 bit. Begitu juga kalau kita tengok pada yang kedua, /16, bila kita tukar di dalam bentuk binary, kita akan dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ni pun 8. 8 campur 8 adalah 18 lah. Mana kita dapat 1 ni berdasarkan kepada maklumat subnet mask dia tadi. Dan begitulah seterusnya. Contohnya pada /30 ni, kita lihat dia punya binary bit kan. Ni 8, 8, 8, tambah dengan 6. 20. 888 tambah 6, dia jadi 30 lah. Dapat 30. Dan addressnya dalam bentuk address adalah 255.255.255.252. Kenapa 52? Kita kena perhatikan pada bahagian binary yang telah ditukarkan tadi lah. Ditukarkan tadi. Baik. Faham setakat tu? Ada soalan tak daripada pelajar? Faham Okey, baik. Jadi pelajar sebenarnya makin lama kamu buat latihan ataupun tengok packet tracer dan sebagainya, kamu akan sentiasa nampak berkenaan dengan prefix slang ni lah. Jadi bila kamu dah biasa nampak nanti, secara automatik kamu akan hafal. /8 ni ini. /16 255.255.0.0. /27 ini dia punya address dan sebagainya. Tapi kalau untuk permulaan ni mungkin kita kena biasakan dengan melakukan banyak latihan. Baik. Okey. Okey, ini pun ada satu lagi pengiraan yang merujuk kepada network, host dan broadcast address. Baik, tadi dalam awal kelas tadi, saya ada nyatakan ada dua address yang tidak boleh digunakan pada host. Pada mana-mana host. Yang pertama, kita dah belajar berkenaan dengan network address. Network address yang kita kira tadi. Dan yang kedua adalah broadcast address. Broadcast address juga tidak boleh digunakan pada mana-mana host. Pada mana-mana PC, printer, router, server dan sebagainya. Dua address ni. Baik. Jadi di sini sekejap saya tengok dia ada pengiraan atau tak ada pengiraan.
Dia tak tulis pengiraan lagi ya. Sekejap Okey. Okey, tak ada tak sekejap ke ada selepas ni. Kalau ada lepas ni, kita akan tengok yang selepas ni. Oh, tak ada. Jadi saya ajar yang ni lah. Terus pada pengiraan basic subnetting. Jadi kita sebut sebagai basic subnetting lah. Dia tadi hilang dah. Okey, yang ni. Baik, kita ada network, host dan broadcast address. Sebelum tu saya ambil dulu maklumat dia. 192.168.10.0/24. Okay. Maknanya adalah soalan dia 192.168.10. Apa tadi? 15 .0/24. Oh, 20 Okey. Mana tadi? Okey. 192.168.10.0/24. Okey, apa yang kita nak lihat kat sini? Kita nak dapatkan beberapa maklumat. Beberapa maklumat. Maklumat pertama adalah berkenaan dengan network address. Maklumat kedua adalah berkenaan dengan first address. Maklumat ketiga adalah berkenaan dengan last address. Last available address sebenarnya. Dan yang keempat broadcast address. Broadcast address. Okey. Dalam network yang boleh digunakan pada host adalah dua range address ni lah. Daripada first kepada last address. Yang tak boleh digunakan dua benda ni. Okey, baik. Maklumat yang diberi seperti yang ada pada soalan tadi. 192.168.10.0. Baik. Sekejap saya pun lupa sebenarnya. Kena check balik. Okey. First kali kita nak kira dulu. Ni pelajar kena beri tumpuan ataupun kena salin lah. Okey. Jadi 192.168.10.0/24. Jadi kita nak cari network address dulu. Jadi kat sini kita tak ada masalah sebenarnya untuk network address sebab dia dah ditulis dalam dot kosong. Jadi dot kosong, semua dot kosong adalah network address. Tetapi kalau dia tulis kat sini 192.168.10.200. Jadi di situ kita kena melakukan pengiraan. Sebab tak semestinya address bagi maklumat 10.200 tu adalah dot kosong. Sebab tu kita kena melakukan pengiraan lah. Pengiraan ni macam mana? Macam proses yang kita lakukan logical AND tadi. Tetapi ini kebetulan contoh yang mudah. Jadi dia dah bagi siap-siap dot kosong. Dot kosong ni dirujuk sebagai kita punya network address lah. Kita salin je semula. 192.168.10.0. Kemudian di sini yang kedua adalah berkenaan dengan subnet mask. Subnet mask kat sini dia dah bagi prefix /24. Slash ataupun prefix ni lah yang akan menentukan subnet mask kita. Agaknya berapa subnet mask kita berdasarkan kepada maklumat prefix ni? Hafizah boleh bantu saya? 255. Okey, 255 dot 255 55 dot 255 okey dot kosong. Okey, betul jadi ini subnet mask dia berdasarkan kepada prefix kita tadi lah. Ni kita tulis je semula. Ni kalau kamu dah biasa congak, jadi kamu tahulah. Directly kita boleh tahu. Okey, kemudian selepas subnet mask, kita kena cari first address. First address kalau kita dah tahu network address dia berapa, kalau kat sini 10.0, maka first address dia adalah 192.168.10.1. First address kita tambah satu daripada network address. Tambah
tambah 1 daripada network address. Kalau network address kosong, kita tambah 1 jadi dot 1 lah. Dot 1. Kalau katalah kita kira-kira logical AND, network address dia 10.32. Jadi 32, 33 adalah first address. Tu formula dia. Kemudian kita kena cari last address. Last address. Okey. Dalam proses last address ni, kita kena lakukan proses yang kita panggil sebagai XNOR, XOR. Tadi kita ada N N proses dia 000 dan sebagainya. Jadi ni XOR. XOR dia punya formula adalah 001. 01 10 11 001. 001 001 11 sama dengan 1. Ini nilai yang kita perlukan apabila kita melakukan proses XOR di antara kita punya first address dan kita punya subnet mask. Jadi kat sini kita perlu melakukan pertukaran kepada bentuk binary lah. Okey, baik, macam mana kaedahnya? Kita dah tukarkan 192 sebagai contoh. Saya tulis kat sini nombor dia 164 32 16 8421. Okey, 192 adalah daripada 128 kita tambah dengan 64. Yang lain tu kosong lah. Jadi nilai ni adalah 1100. Okey, selesai. Kemudian 168 merujuk kepada berapa tadi Hafizah? 128 ni kosong. 0 1 0 1000. Okey 10 10 10 10 000. Kemudian 10 0 0 0 10 10. Kemudian kita ada 1 lah. 0 0 0 0 8. Okey. Ini nilai binary dia. Kemudian kita XOR kan bersama dengan subnet mask kita. Subnet mask adalah 1111 1111 merujuk kepada 255 tadi Kemudian kita ada 111 1 2 3 4 5 6 7 8 Kemudian akhir sekali adalah subnet mask iaitu dot kosong, iaitu semua bit adalah kosong lah. Okey. Jadi kita tengok pada formula XOR ni, 00 sama dengan 1. First kali 1 ni lah. 1 0 0. Tetapi kat sini dia kata 00 adalah sama dengan 1. Jadi ni 1 lah semua. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. 01 sama dengan 0. 11 1. 01 0. 111 01 01 0. 1 2 3 4. Kemudian seterusnya pada octet yang berikutnya lah 01 0 0 0 11 1 0 1 0 1. Ini pun sama 0 0 0 0 0 1 1. Okey, kita dah dapatkan nilai yang kita melakukan logical XOR tadi. Ini nilai dia. Jadi sekarang kita convert pula kepada bentuk decimal di 192 nilai yang di atas ni kemudian kita dapat 168, tak berubah nilai dia. Kemudian kita ada 10 dan akhir sekali ini dirujuk sebagai berapa ni? Berapa nilai desimal bagi pertukaran binary di octet yang pertama ni? Siapa boleh bantu saya? Yang ni 254. Betul 254. Baik, ini kita dah dapat maklumat pada bahagian pengiraan ni. Jadi secara automatik kita tahu bahawa last address dia adalah
192.168.10.254. Ini bermakna seperti yang saya nyatakan tadi pada awal ni tadi, range address available untuk host adalah bermula daripada .1 sehingga .254. .1 sehingga 254. Maksudnya kalau dalam lab kita ada banyak PC, PC itu akan boleh menggunakan daripada .1, .2, .3 sampailah akhir sekali .254. Ini adalah available address untuk host. Yang .0 ni, yang untuk network address ni, pada bahagian ni tidak boleh digunakan. Yang boleh bermula daripada 1 sampai 254. Dan yang terakhir kita nak cari broadcast address. Broadcast address. Broadcast address pun mudah saja. Kita tambah satu daripada last address. Last address adalah 192.168.10.254. Jadi 254 kita tambah satu, dia akan jadi 255. Ini adalah broadcast address untuk soalan ni lah, untuk address soalan ini. Kalau soalan lain, address broadcast ni lain. Jadi tak semua address broadcast tu adalah 255. Itu kena melakukan pengiraan lah. Ini untuk soalan 192.168.10.0 ni, ini jawapan dia. Yang merujuk kepada network address, first address dia apa, last address dan broadcast address dia apa. Seperti biasa, network address dan broadcast address tidak boleh digunakan pada mana-mana host. Dia digunakan, broadcast address digunakan untuk proses routing dan sebagainya. Manakala untuk host adalah khusus di antara range first kepada last address. Daripada first kepada last address. Baik, boleh faham tak penerangan yang saya buat ni? Ada soalan tak pada pelajar? Boleh faham Cik nak tanya, kalau yang first address tu dia memang kena tambah satu kan? Betul. Address, network address dia perlu tambah, first address dia perlu tambah satu untuk mendapatkan nilai first address lah yang ni daripada network address tadi. Kalau network address dia .0, jadi kosong kita tambah satu, kita akan dapat first address, iaitu 192.168.10.1. Kalau address, network address dia adalah katalah 100, jadi kita 100 tu kita tambah dengan 1. 101 adalah first address. Begitu juga dengan broadcast address, kita tambah satu daripada last address. Last address kat sini adalah 254. 254 kita tambah satu, 255. 255 itu adalah dirujuk sebagai broadcast address. Tetapi dia bergantung kepada soalan. Ada soalan yang menggunakan broadcast dan network address yang berbeza. Maksud saya dia tak semestinya .0 dan .255 ni adalah network address dan broadcast address. Kaedah pengiraan sama. Dia perlu tambah satu untuk dapatkan first address, juga perlu tambah satu daripada last address untuk mendapatkan broadcast address. Okey. Boleh faham Boleh cik. Okey, bagus. Okey. Okey, itulah. Dia tak boleh save tadi tapi kita dah rekod video, nanti you boleh check semula lah. Okey, saya nak bagi satu soalan. Soalan ringkas berkenaan dengan pengiraan address. Boleh Okey, soalannya apa Kita ambil address yang mudah aja. Address soalannya adalah saya bagi 172.16.18.0 slash dengan berapa 25 lah. 25. Okey, apa yang saya nak kamu cari, yang pertama adalah dia punya network address. Kemudian yang kedua first address. Yang ketiga adalah last address. Dan yang keempat adalah broadcast address. Okey. Boleh
Fatin, Hafizah, Azlinda. Siapa lagi? Ifah. Kusyariah dia. Kusyariah dia boleh join sekali Okey, boleh dapatkan jawapan ini. Saya bagi dalam lebih kurang 10 minit, cukup tak? 10 minit cukup okey. Ataupun kita nak buat sama-sama. Okey. Bilang. Sekejap, saya buat kat satu lagi lah. OneNote. Okey. Saya share satu. Okey. Berapa tadi soalan saya? 172 kan? 172 dot 16 16 dot 18 18.0 slash 25. Okey. Okey. Dah siap ke? Network address. Okey. Apa yang ada? Okey, Fatin. Fatin, network address tu berapa Fatin? Kalau ikut pada soalan. Fatin. Okey, tak ada. Apa lagi ada? Okey, Ifah. Ifah, berapa network address untuk soalan? Ifah ada? Tak ada ke? Okey, Azlidah, berapa network address? 172 172 dot 16 16 dot 18.0. lah dot kosong sebab dia dot kosong lah sini jadi tak perlu kita kira tapi nanti kalau dalam latihan nanti saya akan bagi maklumat ataupun soalan yang memerlukan pengiraan network address. Jadi nanti boleh rujuk pada maklumat pengiraan contoh yang kita dah buat tadi okey. Kemudian kita ada subnet mask. Okey. Okey, Ifah, berapa subnet mask dia? Kena rujuk pada prefix ni Ifah ada? Ifah? Kalau tak ada Ifah, ke Fatin. Fatin ada Fatin? Kalau tak boleh jawab, boleh guna ruangan chatting ruangan chatting tu boleh masukkan jawapan kat situ. Saya tulis pada Rajah lah, pada slide Okey, mungkin Fiza boleh bantu saya. Prefix. Berapakah subnet mask dia? 255 255 dot 255 255 dot 255 dot kosong. Okey. Okey, betul ke? Apa dia? Fatin dengan Ifah ada ke? Kalau ada tapi tak boleh cakap, boleh
Boleh guna chatting Cik, saya rasa salah submit mas saya yang belakang. Berapa tu? 128. 128 Sekejap saya cek pemadam. Pemadam. Oh ni. Okey. Betul Nasib baik perasan. Jadi 128. 128 Sebab apa 128? Sebab kita rujuk pada number yang kita dah buat tadi lah. 8, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1 Kalau ni full bit kan? 1 semua. Tapi bila masuk dia kata /25, maka dia tambah 1 kat sini. Jadi 128. Ni 8 bit kan? Ni 8 kan? Ni 8. Kenapa dapat 8? Sebab ni 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ni pun 8 lah. 8 Ni pun 8 lah Okey. 888 sama dengan 24. Sekarang ni 25 dia kata. 25, maka kita dah tambah 1 kat sini. 1, ni 8 kan? 8, 16, 24. Tambah 1, 25. Tambah 1 ni, inilah. 28. Sebab tu kita jadi 255, 255, 255.128. Okey. Padam dulu. Okey, kemudian kemudian kita cari first address. First address. Okey. Fatin atau Fatin boleh bantu saya? First address boleh tulis kat chatting tu. Fatin atau Ifah boleh tulis kat chatting apakah first address bagi soalan yang saya bagi ni lah. Apakah first address ni? Soalan ni Okey, boleh Fatin? Boleh? Sebelum tu Fatin dengan Ifah faham tak berkenaan dengan topik yang kita ataupun berkenaan dengan pengiraan address ni? Okey, kejap Fatin dah tulis tadi. Okey, betul Fatin. Jadi first address dia adalah 172.16.18.1. Jadi Fatin dah tulis dalam ruangan chatting. Jadi saya tulis balik kat sini. Okey, betul Fatin. Kemudian kita nak cari apa lagi? Ukur sikit. Tak nampak. Okey. Kita nak cari last address. Last address. Last address. Okey. Last address perlu melakukan proses pengiraan sikit lah. Okey, untuk first address seperti biasa, kita tambah 1 daripada nilai network address tadi. Okey, sekarang last address mungkin Ifah boleh bantu. Ifah ada jawapan boleh tulis kat chatting kalau tak boleh cakap melalui mic Ifah ada ke? Siap je Ifah. Boleh respon sikit? Okey. Sementara tu mungkin Azlinda kot boleh bantu. Last address berapa agaknya melalui pengiraan ni? Ya, tengah kira. Okey. Saya pun nak try kira lah. Last address, jadi kita kena convertkan nilai 172 ni semua kepada bentuk binary dulu. Berapa binary dia? Berapa? 172 172 kepada binary. Jadi nilai binary dia adalah 10 10 10 11 00. Masuk je kepada nilai yang ada pada magic ni, magic number ni. 101 0 1 1 0 0. Jadi 128 kita tambah dengan 32, tambah dengan 8, tambah dengan 4. Jadi 172 lah. Kemudian 16 ni pun kita convertkan. Ni jadi 0001 001
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian 18 pun sama. 0, 0, 0, 1. 18, 17, 18. 1, 2, 3, 4. Okey. Dan akhir sekali 1 lah. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Okey, betul. Betul, masukkan nilai subnet mask dia. 1, 1, 1, 1, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 1, 1, 1, 7, 8. Ini pun sama. 1, 1, 1, 1. Okey, 1, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, betul. Kemudian yang bahagian belakang ni adalah 128. Satu saja. Yang lain tu all zero lah. 1, 2, 3, 4. Kalau kita nak convert ni pun kita kena perhatikan 8 bit. Kadang-kadang bila kita buat satu-satu ni terlepas jadi 9 bit ataupun terkurang 7 bit. Jadi bila terkurang ataupun terlebih, nanti kita nak buat calculation nanti akan salah lah. Laku kesalahan kat situ. Baik, jangan lupa kita sekarang ni untuk mencari last address, kita perlu menggunakan operasi XOR. XOR. XOR dia adalah 00, 01, 10, 11, 00, 1, 001. Ini dia punya formula lah. Tetapi kalau AND, kita gunakan untuk mencari network address. N untuk mencari network address. Tetapi kebetulan network address yang ada dalam soalan ni adalah .0. Jadi tak perlu kita kira lagi. Tetapi kalau dalam soalan dia tulis 172.16.18.200. Jadi kat situ kita kena melakukan proses AND di antara maklumat IP address yang diberi tadi dengan subnet mask. Kena ingat untuk mendapatkan network address kita kena AND. Tetapi untuk mendapatkan last address kita perlu melakukan proses XOR lah. Baik. Garis dulu. Kita mula daripada belakang. 1, 0 kita tahu 0. 0 adalah 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0. Baik. Kemudian yang seterusnya 0, 1. 0, 1, 0, 0, 1. 0, 0, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Terus pada yang oktet yang ketiga, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Dan pada oktet yang pertama lah. 0, 1, 0, 1. Kat sini kita dah dapat nilai dia. Hijau pula. Okay. Jadi kita dah tukar, kita perlu tukar nilai ni kepada bentuk desimal. Nilai yang di atas ni tak berubah, jadi kita salin je 172. Ini pun sama, tak berubah dengan nilai atas. Dot 16. Dot ini pun sepatutnya tak berubah, 18. Dan akhir sekali dot ini yang berubah. Ini berapa nilai ni? 126. 126. 126. Baik, ini adalah last address untuk address 172.16.18.0. Maka berapakah nilai broadcast ini? Broadcast address. Okey. Fatin ada? Fatin, agaknya berapa nilai broadcast address dia? Berdasarkan pada maklumat ni. Boleh tulis kat chatting juga. Boleh Fatin? Okey. Hafizah ada jawapan? Berapakah broadcast address bagi soalan? 17 2 dot 16 dot 18 dot 125. 125. Betul?
Kita check balik 125 ke, 128 ke, 129 ke. Betul kunci jawapan ni. Sekejap. Jadi saya kata kalau nak dapatkan broadcast address, kita tambah satu daripada last 127. address. 127. 127 bukan tolak tambah satu Jadi jawapan dekat sini adalah 127 untuk broadcast address. Dah selesai. Jadi address yang boleh kita gunakan adalah daripada .1 ni, 18.1 ni. Yang ni sampailah 18.126 ni. Ini address yang kita boleh guna pada host. Yang tak boleh guna adalah .0 dan .127. Nampak? Kita dapat lihat kat sini, tak semua broadcast adalah 255. Ada juga broadcast yang 127. Baik, di sini juga kita sebenarnya dapat perhatikan berkenaan dengan host dan network, host portion dan network portion. Kalau kamu lihat pada bahagian ini, kita dah tahu subnet mask ni, kita dah tahu yang di depan ini 172.16.18 ini yang kita sebut sebagai network portion, dan yang belakang ni adalah host portion. Yang ni 128. Ini sebenarnya kita dah buktikan apabila kita melakukan proses XOR ni tidak berlaku sebarang perubahan daripada segi address pada bahagian network portion, network portion iaitu 172, 16 dan .18. Yang berubah hanya pada bahagian belakang ni. Ini kita dah lakukan proses XOR, dan juga kalau kita lakukan proses AND pun sama juga. Dia tidak akan berubah. Itu yang kita sebut sebagai network portion dan host portion tadi. Okey, baik. Setakat tu faham tak apa yang kita dah buat ni? Boleh faham Faham. Okay, boleh faham. Bagus. Okey. Okey. Jadi mungkinlah nanti selepas ni saya akan beri sedikit latihan berkenaan dengan pengiraan basic subnetting. Ini kita panggil dia basic subnetting ataupun subnetting lah. Tapi dalam pengiraan address kita ada dua, satu subnetting ataupun basic subnetting, dan yang kedua adalah VLSM. VLSM nanti kita akan masuk pada kelas yang akan datang lah. Jadi tak sempat lah kita nak masuk semua. Ini basic subnetting. Nanti satu lagi kita akan lihat bagaimana pengiraan lebih-lebih lagi pada penggunaan classless network classless Ini lebih pada class full lah. Ini pada class full, dan classless nanti kita ada beberapa, kita panggil apa, subnet lah. Kita ada beberapa subnet. Ini ada satu subnet je. Saya tak ajar lagi ada satu subnet, dua subnet, tiga subnet dan seterusnya. Baik, jadi fahamkan yang ini dulu, kemudian baru kita akan masuk pada kaedah pengiraan yang lain lah. Kaedah pengiraan yang seterusnya. Baik. Okey, ada soalan ke setakat tu? Tak ada macam biasalah tak ada Okey, jap. Kita kembali semula ke slide kita Sekejap, saya sharekan slide. Okey. Okey, ni kita dah selesai. Jadi kita pergi pada maklumat yang berikutnya. Okey. Ini kita bagaimana kita nak assign static address Jadi disebut static lah, ataupun dalam bahasa lain dia manual. Bagaimana kita nak assign manual address. Jadi seperti yang saya maklumkan sebelum ni, ada tiga perkara yang perlu kita letakkan dalam ataupun insert dalam control panel untuk configuration address. Yang pertama adalah pada bahagian IP address, yang kedua subnet mask, dan yang ketiga adalah default gateway dia. Kita some device like printer, server and network device require a fixed IP address. Jadi ada beberapa device yang memerlukan kita assign address secara static ataupun secara manual. Contohnya macam printer dan server. Sebab apa kita nak kena assign secara manual? Sebab kita tak nak
printer dan server itu berubah address. Contoh hari ni .10. Ni kan 192, 198, 10.10. Besok dia berubah. Sebab apa dia berubah? Sebab kita assign dia secara dynamic. Dia ada dua, satu static dan satu dynamic. Static menggunakan kaedah configuration manual lah. Maksudnya dia fix. Kalau address untuk server tersebut .10, sampai bila-bila lah dia .10. Sehinggalah kita tukar sendiri. Jadi configuration IP ada dua, satu static dan satu dynamic. Okey, static adalah secara manual lah. Dia ada beberapa host yang memerlukan kita assign secara static. Macam ni lah tadi, printer, server dan beberapa networking device yang lain macam router dan sebagainya. Manual. Dan dia bila kita assign secara manual, maksudnya dia fix, tetap tak berubah-ubah sampailah bila-bila, sampai tak ada orang ubah. Dan yang kedua adalah kita configure secara dynamic. Dan yang di bawah ni, ini static. Kalau kita atas ni, obtain an IP address automatically, ini secara dynamic. Maksud dynamic tu dia merujuk kepada penggunaan FIFO lah. FIFO, first in, first out. Contohnya yang akses kepada network wireless, akses kepada wireless di Camsys adalah laptop Hafizah dulu. Jadi bila laptop Hafizah dulu, dia akan dapat 10.1 sebagai contoh address dia. Yang kedua, akses kepada wireless di Camsys adalah Fatin. Jadi Fatin akan dapat 10.2. Tetapi selang 30 minit, Hafizah dia log out ataupun dia disconnect daripada wireless Camsys tersebut. Jadi sekarang ni 10.1 dah available untuk penggunaan pada klien lain. Kemudian Azlinda masuk. Jadi dia nak akses kepada Camsys wireless. Jadi dia pula akan dapat .1, 10.1. Maksudnya kat sini, hari ni kita mungkin dapat .1. Tetapi besok tak semestinya kita dapat 10.1. Bergantung kepada available address yang berada pada router wireless tersebut, dan bergantung juga pada berapa ramai user yang ada lah. Kalau user dah penuh, kita tak boleh akses lagi dan sebagainya. Maksud yang saya nak terang kat sini, dynamic ni dia sentiasa berubah-ubah address bergantung kepada device tersebut lah. Itu secara dynamic, yang mana address ni diberi secara automatik. Secara automatik menggunakan kaedah DHCP. DHCP nanti kita akan belajar protokol ni pada topik yang seterusnya. Jadi DHCP server ni lah yang bertindak untuk memberikan maklumat address kepada klien yang request untuk connect kepada contoh wireless ataupun connect kepada wired connection di sesebuah local network. Contoh di PMS dan sebagainya. Contohlah kamu bawa laptop. Laptop kamu connect kepada network Politeknik yang mana kamu berada pada lab MKR1. Jadi soalan saya, adakah kamu perlu assign manually address untuk connect kepada internet? Jadi jawapannya semestinya tidak. Sebab semua address yang kita lihat ataupun kita tengok di dalam Politeknik umpamanya contohnya, semua ini telah di-assign secara automatik. Kita connect, dia akan network kita ataupun server akan beri maklumat address secara automatik kepada klien ataupun kepada device lah, PC ke, smartphone ke dan sebagainya. Jadi faham ada dua kaedah. Dia ada PC yang ada host yang memerlukan configuration secara static, dan kebanyakan host normal user biasanya akan connect secara dynamic lah. Secara dynamic mengikut kaedah FIFO, first in, first out. First come, first serve lah, lebih kurang lah. First come, first serve, first in, first out. Yang mana semua ini menggunakan teknologi DHCP tadi lah. DHCP ni Dynamic Host Control Protocol. Rasanya lah, nanti saya semak balik. Okey. Faham nampak ni? DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Ni. Which is used to assign IPv4 address dynamically. Dynamically ni maksudnya automatic.
Saya contohnya sebagai network administrator dah assign satu server sebagai server DHCP. Kita ada range address kita. Range address kita katalah daripada 10.1.1.1 sampailah 10.1.1.254 yang boleh kita guna. Jadi dalam range 1 sampai 254 ni, jadi user yang connect kepada internet akan dapatlah dot 1 dulu, kemudian dot 2, siapa yang access dulu. Bila mana student ataupun user ketiga ni dah disconnect, jadi dia akan beri pula dot 3 ni kepada user lain yang baru connect kepada network tersebut. Macam itulah proses dia. Dia ada kita panggil pool of address. Okey. Jadi jika kita nak gunakan kaedah DHCP, jadi kita akan menggunakan bahagian atas ni lah, obtain an IP address automatically. Bawah ni kita nak assign dia secara manual. Ni sebenarnya Internet Protocol version 4 properties ni kita boleh tengok dia dalam control panel pada PC kita lah, pada Windows. Pelajar boleh semak sendiri. Okey. Okey, setakat tu ada apa-apa soalan? Faham Faham, Cik. Bagus Rizal. Yang lain pun faham bagus. Azlinda. Tadi ada 4 orang sekarang ada 3 je. Jadi saya harap Ifah dapatlah bersama-sama kita. Mungkin dia ada masalah internet di kawasan perumahan dia tu. Okey, Fatin pun saya harap boleh faham lah. Okey. Okey. Sekejap saya tengok sikit lagi. Apa yang kita boleh habiskan. Okey, kita selesaikan pada bahagian transmission. Okey, seperti yang kita dah maklum, IPv6 communication ni dia ada 3 kaedah penghantaran data. Yang pertama yang kita sebut sebagai unicast, which is one-to-one communication. Kalau kita lihat pada rajah pun kita dah boleh faham unicast ni macam mana. Contohnya PC1 ni, iaitu address dia 16.4.1 menghantar data kepada server. Maksudnya one-to-one. Dia tidak melibatkan klien ataupun user lain lah. Contohnya saya bercakap dengan Hafizah one-to-one. Itu kita sebut sebagai unicast. Unicast. Manakala yang kedua adalah broadcast, which is one-to-all. PC 172.16.4.1 broadcast semua maklumat dia kepada semua participant ataupun semua user yang berada dalam network. Itu broadcast, one to many. Macam dalam kelas sekarang ni, saya tengah cakap dan pelajar-pelajar Azlinda, Fatin, Ifah, Kushairi, Hafizah semua tengah dengar. Jadi itu maksudnya one to all. One to all. Saya one, you all lah. Satu kepada ramai klien. Itu nama dia broadcast. Broadcast. Kemudian kepada multicast, one to selected group sahaja. One to selected group. Contohnya dalam gambar ni, daripada 16.4.1 dia hanya menghantar maklumat kepada selected group, iaitu device yang connected menggunakan laptop sebagai contoh. Baik. Selected multicast ni senang je kita nak tengok. Contoh dalam kelas kita ada 4 pelajar perempuan dan seorang pelajar lelaki. Jadi sekarang ni saya nak bercakap dengan pelajar perempuan saja, 4 orang pelajar perempuan. Itu kita boleh nyatakan dia sebagai multicast pada selected group saja. Ataupun saya nak cakap dengan lelaki, Kushairi saja. Itu juga kita boleh nyatakan sebagai selected group, bukan pada semua. Baik, ini kaedah bagaimana IPv4 itu berkomunikasi lah. One to one, kita tengok secara lebih detail. Unicast, which is one-to-one communication, use the address of the destination device as the destination address. One-to-one. Destination device as a destination address lah. Destination address ni kat sini lah. 172.16.4.253. Ini adalah destination source. Maklumat seperti yang ada kat atas ni. One-to-one. Tak melibatkan pada 4.2 dan 4.3. Seterusnya broadcast. Message sent to everyone in the local area network, which is the same broadcast domain. Destination IPv4 address has all one, which is
yang tadi all one ni maksudnya yang tadi lah. 1111, 1111, dan 111 ataupun 255 tadi. 255.255.255.255. Tu maksud dia all one bila kita convertkan pada binary lah all one Okey. Yang 255.255.255 ini yang kita sebut sebagai broadcast address bila mana contoh dalam network ni dalam contoh rajah ni PC 4.1 ni ataupun PC 1 ni dia nak hantar data sebenarnya kepada printer lah, contohnya 4.253. Tapi dia tak tahu destination printer ni kat mana. Jadi perkara pertama yang akan dilakukan oleh switch kita ni untuk mencari lokasi 172.16.4.3, jadi dia akan broadcastkan semua paket kepada semua network, kepada semua host yang connected kepada network tersebut. Jadi PC 1 ni dia hantar kepada switch. Switch ni dia akan broadcast kepada semua host yang berada pada network untuk mencari manakah lokasi 4.253. Itu kita sebut sebagai broadcast, proses untuk broadcast. Itu bagaimana proses yang broadcast ni adalah proses ataupun langkah pertama yang digunakan ataupun dilakukan oleh switch untuk mencari lokasi destination penghantaran data merujuk kepada penghantaran data di antara PC pertama dengan printer tadi. Tetapi apabila dia broadcast semua, tapi bila sampai kepada destinasi yang tidak tepat, jadi PC ataupun host ni akan deny paket tersebut lah, sebab bukan diguna ataupun bukan paket tu bukan untuk PC yang kedua ni dan juga PC yang ketiga sebagai contoh. Jadi dia akan deny access tersebut. Dan PC ataupun printer ni akan terimalah sebab mesej tu adalah digunakan ataupun diberikan untuk address pada printer ni. Itu proses broadcast. Kemudian kita ada multicast, which is one to selected group. Kalau tadi di dalam di dalam broadcast kita menggunakan address 255.255.255.255. Tapi untuk multicast kita akan ada range of address, which is 224.0.0.0 sehinggalah 239.255.255.255. Ni multicast punya address lah. Maksudnya address ni kita tak set dia secara automatik akan digunakan. Ni kita panggil dia sebagai reserve address lah. Address ni tak boleh kita configure atau tak boleh digunakan sebab dia dah reserve untuk penggunaan multicast. Dan yang tadi tu 255.255.255.255 digunakan untuk broadcast. Dan reserve dia tulis dan reserve for multicast. Routing protocol use multicast transmission to exchange routing information. Contoh penggunaan multicast ni adalah pada routing protocol yang digunakan untuk menukar maklumat routing sesama router lah. Router A dengan router B dan sebagainya. Okey, multicast ni selected group kena faham pada bahagian tu Okey, itu saja pada topik kita hari ini. Selesai lagi 2 minit untuk pukul 10. Okey, kemudian pada minggu hadapan kita akan tengok berkenaan dengan type of address, which is a public and private IPv4 address. Public and private IPv4 address. Ini kita akan masuk pada minggu depan. Kita ada public, apa itu public, apa itu private address, dan macam mana kita nak check address kita dalam kita punya network lah. Di samping tu macam mana kita nak test connectivity, sama ada PC 1 kita ni boleh connected tak dengan PC 2 ataupun PC 1 boleh connected dengan facebook.com umpamanya. Itu kita akan tengok pada minggu depan. Dan kita ada classful address dia punya range of address yang dibahagikan kepada beberapa kelas lah. Ada kelas A, ada kelas B dan ada kelas C. Kelas A, kelas B ni apa? Kelas C ni apa? Itu juga kita akan tengok pada minggu depan. Okey. Yang tadi tu kelas A, kelas B, kelas C tu adalah yang kita sebut sebagai kelas full. Kemudian kita ada juga yang kita sebut sebagai classless addressing.
Okey. Itu je kot. Itu je selesai. Lepas tu ada IPv6 lah. Okey, IPv6 hari yang seterusnya lah. Yang saya tunjuk tadi hari Isnin, IPv6 untuk hari apa? Hari Rabu. Hari Rabu. Okey, setakat tu ada apa-apa soalan daripada semua pelajar? Hafizah, Azlindah, Ifah, Fatin dan Kusyairi. Ada soalan? Boleh faham tak hari ni? Boleh faham tak? Boleh cik. Boleh, bagus. Alhamdulillah. Jadi, sekejap saya keluar dulu. Okey. Okey, sekejap saya nak tunjukkan pada bahagian exercise kita. Lab 3 tu. Lab 3 Okey, saya sharekan dulu. Okey, ni lab 3. Saya harap pelajar dah selesai lah pada proses untuk convert di antara decimal kepada binary dan binary kepada decimal. Kemudian hari ini kita nak tambah dengan part yang kedua, iaitu kita nak melakukan proses logical AND untuk mendapatkan network address. Kat sini apa yang pelajar perlu buat? Yang pertama, dia memberi IP address dan subnet mask. Jadi pelajar perlu convert lah IP address dan subnet mask kepada bentuk binary. Dan yang kedua adalah mendapatkan maklumat ataupun mendapatkan network address bagi soalan ini. Jadi network address seperti yang kita dah lihat pada contoh tadi, dengan melakukan proses AND, logical AND pada IP address dan subnet mask. Kemudian dapat maklumat, kita akan tulis juga dengan menggunakan binary punya binary lah, nombor binary, decimal dan binary. Kat sini ada 4 atau 5 soalan yang memerlukan kita melakukan proses logical AND. Okey, boleh Boleh pada semua Boleh cik. Okey, bagus. Jadi nanti nota yang kelas ni nanti saya cuba untuk upload lah. Kemudian nanti boleh refer pada nota tersebut untuk menjawab soalan latihan ni. Okey, itu saja untuk hari ini. Selamat berbuka awal lagi kan. Selamat puasa je lah. Selamat puasa. Dan boleh siapkan semua exercise yang saya dah beri, iaitu yang pertama exercise yang routing table tu. Routing table tu ada lagi yang tak menghantar lagi. Dan yang kedua adalah exercise pada hari ini. Okey, ada 2 saja. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum dan selamat berpuasa. Okey, terima kasih. Selamat